Adriana punya jawapan sangat menyentuh hati semua orang. Tetapi Syazabin menjadi juara. Sama juga dengan Hero Remaja 2020 dimenangi oleh Nadine Nasar. Pemenang tempat kedua, Umar, memberi jawapan yang sangat jitu dan semua orang puji. Tetapi Nadine Nasar, orang kata dari episod 1 sampai episod 7 sangat konsisten. Sebenarnya apa kriteria yang boleh nampak kat Tracy sampai Tracy ni dinobatkan sebagai juara untuk tahun ini? Kriteria kalau nak ikutkan daripada segi catwalk, semua boleh catwalk. Dari segi posture, semua ada posture. Dan itu semua adalah pengadilan peringkat awal lagi dah ditapis. Dan apa yang kita cari atas pentas ialah kebijaksanaan mereka secara impromptu dan juga keyakinan diri di atas pentas. Sebab keyakinan diri ni kalau dah tunjuk daripada peringkat pertandingan, maknanya lepas ini dia akan membawa jenama Dewi Remaja ini penuh besar berbanding kalau Dewi Remaja kita rasa kecil diri, cakap tak terang, menyebabkan jenama itu jadi kecil. Dan apa yang kami nampak ialah siapa yang nak bawa jenama Dewi Remaja ini, kami bandingkan dengan Dewi Remaja yang sebelum ini. Dan anda dapat lihat bahawa Tracy adalah di antara yang lain juga, tetapi markah menyebelahi pihak Tracy. Tracy telah diangkat dan daripada sorakan penonton pun saya rasa anda semua tahu beliau adalah favourite di kalangan penonton rancangan Dewi Remaja di Kaca TV. Dan yang paling penting ketika siaran langsung itu berlangsung, itu adalah faktor utama yang menentukan kedudukan Tracy. Congratulations Tracy. Congratulations Tracy. Mami Didi, tadi bila nak buat permakahan atau penilaian, apa faktor utama yang Mami tengok kat jawapan yang diberikan oleh dewi-dewi kita? Sama juga apa yang Pak Ni cakap tadi. Sebenarnya benda tu semua dah ada package yang kita nampak di atas pentas tu. Cuma daripada episod 1 sampai final ni, dia adalah magic. Di mana kita selalu tengok daripada episod 1 sampai ni kita tengok, oh budak ni. When final ni sebenarnya benda spontaneous yang berada di atas pentas. Anda yang confident anda. So kami rasa ini adalah rekod terbaru untuk Dewi Remaja sepanjang kami dulu tahun 80-an hingga sekarang. Dia datang, pemenang ni, juara ni datang daripada Borneo, maksudnya daripada Kota Kinabalu. Kali pertama dalam sejarah Dewi Remaja. Tahniah Tracy. Bersesuaian dengan Festival Stylo yang akan berlangsung di Kota Kinabalu pada 4 hingga 6 November ini. Ya, mungkin kita akan terbang, Mbak. Stylo Fest, insyaAllah ya. Tapi harus diingat sebenarnya apa yang berlaku hari ini hanya 70%. 30% adalah daripada rentetan daripada episod 1 sampai episod 7. Ya, sebelum ini. Jadi pemakahan. Pemakahan. Izara Aisyah juga mungkin ada nak diperkatakan sesuatu sebagai pernah menyertai Dewi Remaja. Ya. Sekarang menilai pula peserta-peserta Dewi Remaja. Tadi Izara tengok dengan cara how they walk, their confidence, the confident punya level. Izara tengok the way they talk, the way they give the punya answer punya penyampaian. Based on tonight's performance, Izara rasa semua buat sangat bagus. Semua dahsyat-dahsyat contestant malam ni. And Tracy, you did the best lah. Dan Izara rasa dia memang layak menang. Layak untuk menang malam ni. Ya. Terima kasih Izara. Izara tak boleh cakap. Okey, untuk Dewi Remaja, Pak Neil pernah bersama daripada episod berapa hari tu Pak Ni ada kan? Pak Ni tunjukkan, sebab itu masa tu pertandingan, Pak Ni tunjukkan tips-tips yang sangat sedikit tentang bagaimana nak bercakap bagi pihak remaja, bagaimana nak bawa diri supaya dia nampak lihat tinggi, bagaimana anda nak membawa diri di depan orang ramai dan berjumpa dengan masyarakat. Ini semua akan menjadi kelas susulan yang akan Pak Neil tawarkan kepada dewi-dewi remaja yang berminat, insya-Allah. Aturkan dengan remaja, majalah remaja dan juga Astro. InsyaAllah Pak Neil akan bimbing anda untuk menjadi seorang personality yang bukan saja kelihatan cantik tetapi bijak, pandai bertutur dan mempunyai pendapat yang bernas, insyaAllah. Ya, terima kasih Pak Neil. Saya pun nak join Pak Neil, jangan tak bagi ya. Seterusnya saya nak tanya kepada Idlan Zahari, Channel Manager Astro Ria.
kalau kita tengok tahun ini ada perbezaannya. 10 peserta di pentas akhir, ada penyingkiran sebelum masuk ke tugasan kedua. Macam mana? Berjaya tak bawa perubahan itu, Ilan? Ya, okey. Ya, tahun ni kita nampak ada perbezaan dari segi format untuk pentas akhir di remaja. Alhamdulillah tadi banyak juga yang bagi feedback positif. Mereka rasa especially segmen keyword tadi tu ramai rasa macam nervous, ada gementar, so tension atau rasa stress competition tu ada. Jadi alhamdulillah, dan harap-harap semua penonton di rumah pun rasa sama juga. Kita pun rasa tension, jawapan diorang betul ke tak, dapat jawab ke tak. Jadi berjayalah perubahan untuk kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk Fizrin Ahmad, Managing Editor untuk Remaja. Untuk pencapaian 2022 ni, berpuas hati ataupun tidak? Alhamdulillah, saya rasa saya berpuas hati dengan juara yang kita dapat hari ini. Jauh kita terbang ke Sabah. Setelah lama kita tak buat road tour. Selama ni kita hanya buat di Semenanjung saja. Kita buat di Karangkraf. Jadi untuk edisi kali ini kelainan dia itulah. Kita ke Johor, kita ke Pulau Pinang dan kita ke Sabah dan kita balik ke Shah Alam. So kita dapatlah hasilnya seorang, saya rasa, Dewi Remaja yang cukup bagus untuk menyandang gelaran Dewi Remaja 2022. Dan macam saya cakap tadi, macam Iglan cakap tadi, dari segi format dia memang kita buat kelainan kerana kita nak tampilkan benda berbeza dan diversity. Kalau anda boleh lihat, kita punya top 16 kita diverse. Datang daripada pelbagai latar, pelbagai kaum, dan saya rasa itu benda yang kita nak terapkan supaya kalau ada Dewi Remaja akan datang lagi, kaum-kaum lain juga selain daripada kaum Melayu akan join Dewi Remaja. Because kita rasa nak mewarnai dunia hiburan itu bukan orang Melayu sahaja, tetapi Cina, India, daripada Putra Sabah Sarawak, dan itu satu perkara yang sangat penting jugalah. Okey, yang saya nampak juga daripada segi pengisian episod-episod, anda dapat lihat ya, branding dia sangat berbeza. Seperti salah satu daripada episod itu dinamakan Brand in You. Kan? Brand yourself. Nampak tak? Ini semua adalah bukan nak saja kita nakkan satu branding yang baru, tapi kita mengajar penonton-penonton tentang satu format yang lebih bijak ke hadapan dan boleh digunakan pakai untuk masa-masa akan datang. Kan saya rasa belum pernah lagi sebelum ini kita labelkan episod-episod dengan terma-terma yang mengangkat Dewi ini supaya dilihat sebagai bukan hobi tetapi sebagai kejayaan. Tapi satu partner, saya nak tambah sikitlah. Kepada Dewi Remaja, all the finalists yang menyertai untuk tahun 2022 ni, anda semua sangat beruntung kerana Mami rasa awak dapat banyak sangat ilmu daripada segi pengacaraan, menyanyi, menari, berlakon teater, semua all package. Macam zaman kita dulu kita tak ada benda tu. Maksudnya muncullah filem terbaru Boss. Maknanya itulah batu dan kayu ketika itu. Tapi kalau kata benda ni dah dikongsi daripada episod pertama sampailah final, anda patut pegang benda ni walau tak kira anda bukan juara sekalipun, but make sure Mami nak beritahu anda memang adalah remaja yang sangat beruntung. Baik, Izara nak tanya Tracy. Tracy, kenapa Tracy masuk di remaja? Okey, saya masuk Dewi Remaja sebab saya mau jadi artis. Tidaklah. Sebab saya join Dewi Remaja sebab saya mau tambah pengalaman saya mau menyerlakan bakat saya. Sebab saya sendiri tidak kenal diri saya macam mana. Tapi bila saya join ni program kan, sebenarnya saya tahu banyak lagi bakat terpendam yang sebenarnya sebelum ni saya tidak pernah tonjolkan dan yang saya tidak tahu. Jadi pertandingan Dewi Remaja ni dia bukan saja mencari identiti saya, tapi juga bakat-bakat saya. Jadi biarlah saya update saya punya sosial media, sekurang-kurangnya orang tahu saya hidup, Pak. Tapi dia kena tahu, when dia memenangi Dewi Remaja ni, tanggungjawab you sangat besar ya. Dan bukan kata-kata you mau jadi artis, tidak ya. Dan masa sama tanggungjawab ni kena ada, iaitu disiplin diri, amanah dan jujur kalau anda nak masuk dalam industri kami ni ya. Watch out. Watch out. Saya percaya ni salah satu-satunya pemenang Dewi Remaja daripada Sabah, betul? First time First time. Tapi Tracy tak perlu runsing sebab dalam bidang pengacaraan, dalam bidang lakonan, ramai alumni Dewi Remaja dan Hero Remaja ada. Jadi bila kamu kata, oh saya adalah Dewi Remaja, awak alumni dan mereka sentiasa akan membantu. Betul.
Tracy, sedikit daripada Tracy. Minggu demi minggu pelbagai jenis cabaran yang diberikan. Tracy rasa cabaran yang dibagikan dekat Dewi Remaja ni bagi impact tak? Memang dapat banyak belajar ke ataupun saya rasa macam mudah aja? Tidak mudah, sangat memberi impact yang sangat besar untuk kami semua. Bukan sahaja dari cara kami mempersiapkan diri kami untuk kami guna pakai ilmu-ilmu yang kami dapat untuk di luar sana, tapi itu membantu kami untuk lebih grow, orang cakapkan. Banyak cabaran-cabaran tu kan yang mengajar kami macam apa sebenarnya yang kau perlu buat untuk ini. Macam contoh saya bagi tahu, dark hosting. First time saya dengar ni title dark hosting, kan tu saya berfikir apa kaitan dia hosting dengan lakonan. Tapi saya terfikir, dark hosting, kita perlu hosting di tempat yang suasana dia tu memang tidak menyamankan. Di situlah kita diuji macam mana kita mau handle situasi bila situasi tu kita tidak biasa dan kita rasa susah untuk handle situasi-situasi yang macam begitu. Jadi Dewi Remaja ini dia mengajar saya banyak benda dari segi persahabatan. Lepas tu yang paling saya bersyukur tu bila dinilai oleh juri-juri yang hebat dan profesional, saya dapat memperbaiki diri saya lebih lagi dari untuk satu episod ke episod-episod yang seterusnya. Okey, sedikit terakhir daripada Yin dan Idlan, mungkin macam mana untuk buat konten-konten ni, apa yang dititik beratkan, apa yang nak apa hal tuju bila Dewi Remaja 2022 ni dikeluarkan? Okay, untuk Dewi Remaja 2022 ni, pastinya tim Astro dan tim UI Active kami bekerjasama untuk pastikan setiap cabaran, setiap episod, setiap tema ada fungsi yang bukan saja challenge the girls, tetapi kita nampak kelebihan-kelebihan yang diorang boleh sampaikan untuk nampak lebih berseri di TV, digital dan social media. So dengan tu kita orang harap tahun ni kita nampak banyak beberapa cabaran yang macam orang suka. Macam contohnya tadi Tracy cakap tak hosting kan. Ya. So first time kita orang bawa The Dewi pergi tempat-tempat keras untuk untuk hosting. And then even kita punya format untuk teater yang sebelum ni pun was one of the favourites pun kita kembalikan. So kita ambil apa yang orang suka dan apa yang orang macam berminat dan kita jadikan dia format dan juga challenge untuk Dewi Remaja tahun ini. Jen, mungkin ada yang ditambah? Okey, saya rasa pendapat saya sama macam Idlan juga. Cuma betul lah daripada setiap episod tu kita besarkan lagi. Macam sebelum ni dalam Dewi Remaja 2019 kita ada hosting, kita ada teater, tapi dalam skala kecil. Mungkin dalam skala macam orang kata sketsa je. Tapi kali ni kita bawa ke sekolah seni Kuala Lumpur dan mereka mementaskan teater yang betul-betul teater dengan koreografi dan Dewi Remaja perlu menyanyi. So itu dah saya kata it's level up daripada sebelum ni dan sekarang. Kalau sebelum ni pun hosting, mereka hosting biasa saja di sebagai contoh kena hosting di event, tapi kali ni mereka hosting di tempat-tempat berhantu, Bukit Putus, mereka pergi ke Bukit Tungku. Banyak-banyak tempat yang dikaitkan dengan orang kata tempat keras lah. So menguji orang kata bagaimana mereka nak mengawal emosi dan juga hosting. So I think that's elevate the game for the finalists of Dewi Remaja. Baik. Terima kasih, Yin. Mungkin rakan-rakan media ada soalan yang nak ditanyakan? Boleh katakan saya bagi mic? Ya, awak dulu ya. Awak ladies first lah. Hai, Assalamualaikum. Wafat Gitaran. Saya ada soalan untuk para juri. Kalau tengok pada pusingan yang pertama, Janani memberikan jawapan yang agak menonjol pada pusingan pertama, tapi namanya tidak tersenarai untuk 4 peserta terakhir. Jadi warganet membuat banyak spekulasi. Mungkin ada wakil juri boleh memberikan sebab kenapa dia tidak terpilih untuk 4 peserta terakhir. Terima kasih. Okey, harus diingat juga bahawa permakan mereka adalah bergantung kepada 30% daripada episod kan. Jadi kemungkinan Janani berada dalam tempat yang agak rendah dari segi permakahan episod. Dan kalau saya tak boleh jawab bagi pihak juri lain, tetapi bagi kami, kalau bagi saya sendiri, saya melabelkan semua mereka mempunyai potensi yang agak sama. Kan, saya tidak memberikan jurang markah yang
banyak berbeza. Sebab saya tak tahu apakah juri lain punya cara permakahan. Tetapi kalau ditanyakan pada saya, permakahan mereka saya lihat dari segi secara spontan mereka menjawab tadi, mereka mempunyai ruang masa yang sangat sedikit dan juga soalan yang harus perkataan yang harus mereka fahamkan, dan saya meletakkan kebanyakan daripada peserta ini pada level yang sama. So keberadaan Janani pada tidak 4 di atas mungkin adalah akibat daripada pemakahan dari episod-episod sebelumnya, 30% itu. Saya nak kongsi sikit. Wafa daripada getaran. Okey, benda tu memang saya nampak kan kat internet ada mengatakan perkara tu, tapi saya cakap daripada episod daripada Hero Remaja 2020, Dewi Remaja 2019. So peserta-peserta dah diberitahu bahawa malam ini 70% dan persembahan mereka daripada episod 1 sehingga episod 7 membawa 30% markah. Malam ni mungkin beza markah juri mungkin atas 1 atau 2%. Kan kita live, so sangat cepat. Jadi kalau tengok daripada 2019, sebagai contoh saya ambil Syahzabi. Adriana punya soalan, jawapan sangat menyentuh hati semua orang. Tetapi Syahzabi menjadi juara. Bukan mengatakan Syahzabi jawab tidak bagus, bagus juga. Tetapi Syahzabi konsisten daripada awal sampai akhir. Sama juga dengan Hero Remaja 2020, dimenangi oleh Nadine Nasar. Pemenang tempat kedua, Umar, memberi jawapan yang sangat jitu dan semua orang puji. Tetapi Nadine Nasar, orang kata daripada episod 1 sampai episod 7 sangat konsisten. Dan Dewi Remaja sekalipun episod season kali ini kita dah memberitahu mereka kena buat betul-betul, jangan tunggu episod 6 baru nak push your gear, because your marks has been taken for episod 1 sampai episod 7 dan kita mahukan juara yang all rounder. So that's why the juri pun dah faham dan pihak penganjur pun aware tentang perkara ini.